Astagfirullahaladzim. 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 Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأن تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع وإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan Ummul Kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para aulia, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat di masyariqil ardi wa magharibiha, wabil khusus ila imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu taala. نفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati lagi saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jatuh Kasab Surau, JK Surau, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, mukminin mukminat, seluruh sidang jamaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah semua dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Sihat jasad kita dan juga sihat hati dan juga rohani kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni masih lagi berada dalam mood Syawal raya tak habis kelah. Kan? Lagi mana tak habis Syawal Malaysia ni, lagi itulah kita raya. Ala kulli hal tuan-tuan, dalam satu hadis disebutkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salata waz zakata inna faridataz zakat inna faridatas salata waz zakata idza wa ghairuhuma idza lam tutim takmilu bit tatawwu'i. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solat fardu dan juga zakat, wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, yang wajiblah puasa wajib ke sebagainya, yang wajib ni idza lam tutim, kalaulah sekiranya yang wajib ini kita laksanakan tidak sempurna, adanya cacat celah, adanya kekurangan, maka Nabi kata apa? Takmilu bit tatawwu'i, maka ia disempurnakan dengan ibadah sunat. Kalaulah kita sembahyang fardu, dia ada sembahyangnya qabliyah ba'diyah. Sembahyang qabliyah ini seperti mana disebutkan oleh Waliullah Al-Iraqi rahimahullahu taala. Semalam baru baca kitab daripada kitab Syekh Farmasi rahimahullahu taala, menyebutkan bahawasanya sembahyang qabliyah ba'diyah ni dia ada dua fungsi yang berbeza. Kalau sembahyang ba'diyah dia menyempurnakan, tampung balik apa yang ada dalam kekurangan sembahyang fardu yang kita dah buat. Itu sembahyang ba'diyah. Adapun untuk sembahyang qabliyah, dia sebagai untuk nak bagi kita ni riyadun nafsi, latihan sebelum masuk yang fardu, satu. Yang kedua, nak bagi kita ni fokus supaya tidak tertumpu kepada perkara-perkara gangguan dunia ni. Jadi bila kita dah sembahyang sunat qabliyah, bermaksud kita akan fokus untuk nak sembahyang yang lain pula. Dalam masa yang sama, sembahyang qabliyah ini dia dipanggil apa? Sebagai jugalah untuk nak bagi fokus untuk kita nak sembahyang fardu ni. Adapun sembahyang ba'diyah, dia untuk nak menampung kekurangan. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam bab puasa kita ni. Kita baru saja selesai puasa fardu. Maka sebelum puasa fardu ni kita ada puasa sunat. Puasa bulan Rejab, puasa bulan Syaban. Dan tidaklah paling banyak diriwayatkan Nabi SAW ni sembahyang puasa sunat paling banyak melainkan pada bulan Syaban.
Maka begitu jugalah digalakkan, Nabi menggalakkan kita ni supaya berpuasa pula pada bulan Syawal, kan? Jadi yang dah habis puasa 6 tu alhamdulillah lah, tahniah. Yang tak habis ni jenuh raya orang, rumah terbuka saja. Jadi masya-Allah ada masa lagi lah. Berapa hari kita ni? 10 hari. 10 hari. Betul tak? Masya-Allah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala sebutkan dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif bahwasanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 6 ni tuan-tuan, mereka ni ada beberapa tanda, ada 4 kelebihan. Yang pertama, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala sebutkan orang tersebut akan dapat pahala seperti mana setahun dah, seperti mana khutbah Jumaat hari ni kan. Maka Nabi SAW ni tuan-tuan nak kalau boleh Nabi menggalakkan kita ni supaya dapat pahala yang banyak. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Satu pahala, satu kebaikan digandakan oleh Allah Ta'ala sebanyak 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalihah. Jadi kita dah puasa 300 hari, 30 Ramadan, walaupun 29 kira 30 lah tu, kita dah puasa 300 kali. Sebab 30 darab dengan 10, 300. Maka Nabi nak supaya kita ni puasa setahun, darab lagi 6 hari, darab dengan 10, 360. Walaupun setahun ada 365, 366, maka dari segi bahasa Arab ni dia suka genapkan. Yang pertama kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, orang yang berpuasa 6 ni dia akan dapat kelebihan seperti mana berpuasa setahun. Kalaulah dalam setiap bulan pun Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jangan tinggal puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan ni tuan-tuan, dia di antaranya menghilangkan penyakit dendam, rasa tak puas hati, rasa dengki, gham, rasa duka cita, rasa kecewa. InsyaAllah tu rawatan dia. Nak bagi hilang penyakit-penyakit tersebut, puasalah 3 hari. Yang terbaiknya pada hari putih. Kalau tak mampu tak apalah, mana-mana 3 hari dalam sebulan. Jadi 3 hari darab dengan 10, maka seakan-akan setiap bulan kita puasa penuh. Nampak tak? Ini kelebihan umat Nabi SAW. Yang kedua kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, kalau bulan Ramadan kita puasa mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah ampunkan. Dan ketika bulan Syawal ni kita puasa 6, yang kedua sebagai tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW tunjukkan syukur Nabi kepada Allah Ta'ala dengan Nabi ni semayang sampai bengkak kaki. Subhanallah. Maka kita tak mampu nak tiru cara Nabi SAW. Adapun sebab tu Nabi ni sebutkan puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud. Kenapa Nabi tak kata puasa yang terbaik ialah puasa macam aku? Nabi puasa tuan-tuan lebih banyak lagi daripada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam puasa selang sehari. Selang sehari buka. Nabi SAW dalam riwayat puasa 3 hari pertama, 3 hari tengah, 3 hari hujung. Berapa dah? 9 dah. Campur dengan Isnin Khamis setiap minggu. Kalau ada 4 minggu darab dengan 2, 4 darab 2, 8. Maka 9 campur 7, jadi 17 hari Nabi berpuasa dalam sebulan. Maka lebih banyak lagi daripada puasa Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi berikan yang terbaik. Nabi katakan puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud untuk umat Nabi, bukan untuk Nabi. Ala kulli hal tuan-tuan, kita ni Nabi tunjukkan syukur kepada Allah Ta'ala semayang sampai bengkak kaki. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, orang yang berpuasa 6 ni dia juga menunjukkan cara dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan tunjukkan syukur kita kepada Allah dengan tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyatakan bahawasanya sama ya seperti mana sembahyang ba'diyah tadi, dia menyempurnakan yang kurang dalam ibadah fardu, maka begitu juga puasa selepas mana fardu ni dia menyempurnakan apa yang kurang ketika mana kita berpuasa fardu dalam bulan Ramadan. Dan yang keempat kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, orang yang berpuasa 6 ni tuan-tuan, mudah-mudahan itu tanda Allah Ta'ala menerima amal ibadah dia. Sebagai para ulama menyatakan bahawasanya nak tahu amal ibadah kita ni Allah terima ataupun tidak, ialah setiap kebaikan yang kita buat disusuli dengan kebaikan yang lain. Lepas puasa wajib, buat pula puasa sunat, subhanallah. Lepas sembahyang wajib, tambah lagi sembahyang sunat, subhanallah. Lepas bayar zakat yang wajib, tambah pula sembahyang sedekah pula yang sunat.
Jadi orang ni dia berterusan dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ketaatan. Kan? Allah pilih dia selalu datang masjid, selalu datang surau, selalu duduk dalam majlis ilmu. Kan? Allah pilih dia ni untuk dia gerakkan umat ataupun dirinya untuk buat-buat perkara kebaikan. Mudah-mudahan itu tanda amalan ini qabul, diterima oleh Allah Ta'ala. Tentu yang paling kita takut sekali apa dia? Amalan yang kita buat ni Allah tak terima Allah Ta'ala. Itu yang paling kita takut sekali. Betul guru kami selalu pesan, kan? Kebanyakan manusia ni dia tak pentingkan bab ni. Ada sebahagian manusia dia semayang je, semayang ataupun ibadah, dia kadang-kadang dia pun tak kisah. Kadang ambil wuduk ni sah ke tak, ni cara yang ni sah ke tak. Ada sebahagiannya tak kisah yang tu. Ada sebahagian kisah alhamdulillah, tapi dia lupa kisah untuk nak minta doa kepada Allah supaya amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah sekiranya aku mengetahui 2 rakaat sembahyang yang aku buat ni Allah Ta'ala terima. Kalau aku tahu dua 2 rakaat je, dalam banyak-banyak sembahyang aku tahu Allah terima 2 contohlah, kan? Maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan juga seisinya. Bukan nak bagi kita kata cukup terima 2 rakaat, tapi nak bagi kita kata apa, kita tak tahu Allah terima ataupun tidak, kan? Melainkan apa tuan-tuan, dalam matan Zubat apa disebutkan apa, amalan kita ni tuan-tuan, bainal qabuli war raddi, innal a'mali bainal qabuli war raddi. Amalan kita ni tak tahu gitu tuan-tuan, sama ada qabul terima ataupun rad, Allah Ta'ala tolak. Illa as-salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qabuluha hatmun bighairi taraddudi. Melainkan selawat kepada Nabi SAW Allah pasti akan terima bighairi taraddudi, tanpa ada lagi syak. Ini kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu kita ambil perhatian ni tuan-tuan, apa dia? Setelah mana kita dah jaga ibadah kita ni selama sebulan, dah buat ibadah selama sebulan ni, puasa sebulan, campur dengan tarawih pula qiyamul lail tu, itu dikira qiyamul lail tu, kan? Jadi perkara-perkara tersebut qiyamul lail ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga kita teruskan insya-Allah. Nabi kata apa? Alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bas salihin. Hendaklah kamu ni bangun malam. Bangun malam ni tuan-tuan, Al-Imam Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia ada tafsir dia, tafsir Ibn Abbas pada ayat Quran yang menyebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang mana bermalam, tidur malam ni, dia dikira sepanjang malam tu sujjada, sujud kepada Allah sepanjang malam, subhanallah. Wa qiyama, dan juga qiyam pula, subhanallah. Kata Al-Imam Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang makan beliau di Taif, beliau sebut apa ni? Itu akan dapat kepada mereka-mereka yang solat walaupun 2 rakaat selepas isyak, subhanallah. Jadi kita ni tuan-tuan, tarawih bukan 2 rakaat, 20 rakaat lagi, tarawih campur tahajud ke sebagainya. Nabi kata fa innahu da'bas salihin, itu merupakan kegemaran orang soleh dengan tinggi tuan-tuan. Kerana Nabi sebut 4 kelebihan yang lain. Wa inna qiyamul lail qurbatun ila Allah Ta'ala. Kelebihan yang pertama, dia dikira perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, wa munhatun al-ithim. Ini kelebihan kalau kita istiqamah apa-apa amalan yang lain ni. Yang kedua Nabi kata apa? Qiyamul lail ni wa munhatun al-ithim, dia mencegah daripada dosa. Kalaulah kita terlajak dalam buat dosa pun, kata para ulama, cepat-cepat Allah Ta'ala akan bagi taufik kepada kita untuk cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ataupun kalau dia nak buat dosa, Allah akan campakkan perasaan dalam hatinya, rasa tak tergamak, tak boleh nak buat yang ni, ni dosa ni, ini benda haram ni, ini benda zalim ni. Tuan-tuan. Dan yang ketiga Nabi sebut apa? Wa takfiru lisayyi'at. Qiyamul lail ni tuan-tuan yang kita duk buat sebelum-sebelum ni, dan insya-Allah kita akan istiqamahkan mudah-mudahan insya-Allah. Wa takfiru lisayyi'at, dia menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan yang keempat Nabi kata apa? Wa mutradatun da'i 'anil jasadi, dia membuang penyakit-penyakit daripada jasad kita ni, sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin, yang tak sihat, rasa dendam, dengki, semua tu insya-Allah buang semua. Itu kelebihan dia. Jadi kalau yang kita nak kena jaga ni tuan-tuan, dia nak kena jaga ni amalan yang kita buat, jangan bagi rosak je. Jadi malam ni saya nak sambung sikit kisah-kisah ni tuan-tuan.
Kisah-kisah bagaimana ada orang-orang pada zaman Nabi SAW sendiri, yang mana mereka ini dah buat amalan, bertungkus lumus buat amalan soleh, tapi akhirnya mereka sendiri yang merosakkan perkara tersebut. Kita pun nak ambil pengajaran macam itulah. Kita dah bertungkus lumus bagi masa kita dengan Allah Ta'ala sebulan. Bukan sehari, bukan seminggu, sebulan. Kan? Tinggal keadaan kita ni nak kena jaga lagi lah. Contohnya tuan-tuan, tuan-tuan pernah pergi kan, kalau kita pergi ke Mekah, Madinah ni, dia ada tempat namanya miqat, tempat miqat namanya Ji'ranah ataupun Ji'ranah. Dua bahasa, dua sebutan boleh sebut. Kan? Tuan dah pergi kan? Pergi apa ni? Tak sampai nah? Saya pilih apa ni? Alhamdulillah. Kena tempat Ji'ranah sebab balik pada Taif. Kan Taif? Tapi Taif nah. Balik pada Taif, jadi nak buat miqat, pergi di Ji'ranah ataupun Ji'ranah. Ji'ranah ni tuan-tuan, sebahagian ahli sejarah mengatakan ia adalah nama tempat, dan sebahagian lagi disebutkan dalam sejarah dia juga nama seorang perempuan. Namanya apa tuan? Ji'ranah ataupun Ji'ranah binti Ka'ab. Binti Ka'ab. Banyak kisah-kisah di Ji'ranah tuan-tuan. Bagaimana orang yang biadab dengan Nabi. Ketika mana Nabi balik pada perang Hunain, banyak harta ghanimah. Tiba-tiba Arab Badawi sebut tarik rentak Nabi. Adil ya Muhammad. Berlaku adil lah wahai Muhammad. Itu kisah juga di Ji'ranah. Banyak kisah-kisah. Jadi pergi, kalau pergi Haramain, bukan semata-mata bukan nak melancong, bukan nak bergambar tak. Nak cari asar-asar yang berkaitan dengan Nabi, nak bawa balik cinta sebut. Nak bawa balik kisah-kisah sebut. Baik. Ji'ranah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri ceritakan dalam Quran tentang kisah dia. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Betul ayat tu? Ayat saya tak ingat. Susah ingat. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin. Kamu jangan salah tak? Ayat macam mana? Seingat saya itulah. Kalau salah cuba baca tengok. Wala takunu kallati ayat surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat azlaha. Lupa perkataan. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin, sampai situ. An-Nahl ayat 92. Jangan kamu jadi seperti mana seorang perempuan naqadat azlaha. Dia ni tuan-tuan, Ji'ranah ni kerja dia apa dia? Kerja dia duduk pintal benang, ataupun bahasa menjahit baju lah. Pintal-pintal benang tu, ambil upah yang tu je. Setiap hari kerja dia yang tu je tuan-tuan. Lalu apabila sampai saja petang dia rasa apa yang aku buat ni, tak kena ni, macam tak elok je pun. Kemudian dia pun azlah, dia cabut balik, dia rungkaikan balik. Min ba'di quwwatin, setelah mana dia ni bersusah payah. Teruk kerja dia tuan-tuan, bukan senang. Dah lama dah buat, susah. Cabut habis semua. Maka di sini kata para ulama dia, ambil ibrah daripada kisah ni, kamu jangan jadi orang yang sudah bertengkus lemus melakukan amal soleh, tiba-tiba kamu rosakkan dengan amalan yang kamu tak sepatutnya kamu buat. Sia-sia saja jadi ibadah yang kamu buat sebelum ni. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW bagi contoh kepada para sahabat. Ada seorang lelaki nanti di akhirat kelak, dia merasakan bahawasanya dia buat amalan ni macam bukit Tihamah, tinggi sungguh, besar bukit tu. Kita bukit apa tahu kat besar kat Selangor ni, bukit apa? Bukit Taramansa. Okey. Kat Selangor ni bukit apa, gunung apa yang besar ni? Kalau kat Kedah ni Gunung Jerai. Jadi saat Nabi ni bagi contoh apa, Allah SWT dekat apa, bagi benda yang real dekat para sahabat. Ada seorang sahabat itu Nabi kata dia buat amal soleh, dia merasakan pahala dia macam bukit Tihamah tu. Nabi tunjuk besar pahala dia. Tapi bila nanti dia nak ambil buka cek pahala dia, Allah tak ada apa. Kenapa? Dalam tempoh dia buat pahala tersebut, dalam tempoh dia buat kebajikan tersebut, dalam tempoh dia buat ketaatan tersebut, dia masih lagi kutuk kepada orang, dia masih lagi sakitkan hati orang, dia masih lagi tuduh orang benda-benda yang bukan-bukan. Dia tak jaga tuan, rosak amalan dia. Dia tak jaga. Ini satu, kita ambil pengajaran daripada setelah mana kita berpenat lelah daripada Syawal tuan-tuan. Macam tu juga perempuan ni, dia berpenat lelah pintal benang, akhirnya rosak, sia-sia saja amalan dia. Kita nak jaga yang tu insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, kita nak satu sejarah juga Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala.
dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, cerita tentang seorang sahabat zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu hari Nabi SAW lalu satu kumpulan. Tengok satu kumpulan sahabat, maka Nabi duduk situ. Dalam satu kumpulan sahabat, bila Nabi duduk, Nabi pun sabda. Nabi kata apa? Inna fikum rajulan darsuhu fin nari a'zamu min Uhudin. Dalam kamu semua ni. Tu Nabi cerita waktu tu. Allah Taala. La rajulan, terdapat seorang lelaki. Darsuhu fin nari. Gigi geraham dia dalam api neraka apa? A'zamu min Uhudin, lebih besar lagi daripada bukit Uhud. Subhanallah. Kita apa? Kalau kita hayati tuan-tuan betul hadis ni. Nabi duduk dengan para sahabat tu. Tiba-tiba Nabi kata apa? Dalam kamu ni ada seorang lelaki. Dia ni maksudnya ahli neraka lah. Gigi geraham dia sebut lebih besar lagi daripada bukit Uhud. Allahu Taala. Hadis ni siapa riwayat tuan? Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah. Geraham dia saja lebih besar lagi daripada bukit Uhud dalam neraka. Allahu Taala. Maksudnya dia ni ahli neraka. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Sayyidina Abu Hurairah pun duk perhatilah. Dalam banyak-banyak yang kami duduk kumpulan sebut, seorang meninggal. Tapi semua seorangnya meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan masya-Allah semuanya baik-baik. Maka ketika kata Sayyidina Abu Hurairah, tinggal kami dua orang. Waktu tu aku dan juga nama seorang sahabat ni, namanya apa tuan-tuan? Dia sahabat Nabi dia. Namanya Rahal bin Unfuah. Ataupun nama yang lain namanya Rajjal bin Unfuah. Sebut tengok. Rahal ataupun Rajjal bin Unfuah. Misalnya catat nama dia tuan. Namanya Rajjal. Jadi dia ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Hurairah tengok dia. Allah, dia ni dengan aku kalah lagi. Kata Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rahal ni orang yang hafizun, orang yang hafal Quran. Sawaman, rajin puasa sunat. Qawaman, malamnya rajin qiyamul lail. Kata Rafi' bin Khadij, tak pernah kami jumpa orang yang khusyuk, orang yang kuat baca Quran, dan orang yang kalau buat kebaikan tak kira langsung ni, melainkan dialah Rahal bin Unfuah ni. Dia ni tuan-tuan, Rahal bin Unfuah dah hafal Quran, rajin puasa sunat, rajin qiyamul lail, banyak buat benda yang baik. Duduk dengan Nabi tuan-tuan, rapat dengan Nabi, ngaji hadis, dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan dia ni duduk dengan Nabi, hafal Quran, wara', khusyuk, semua ada kat dia ni, maka Nabi hantar dia untuk berdakwah di mana? Di Yamamah. Siapa Yamamah ni? Ketika tersebut Nabi SAW dah dapat tahu bahawasanya dah dengan bibit-bibit kemunculan Nabi palsu. Waktu tu 10 Hijrah. Nabi wafat berapa? 11 Hijrah. Tapi waktu ni keadaannya 3-4 bulan lagi sebelum Nabi SAW wafat. Maka Nabi dengar dah kemunculan bibit-bibit yang nak mengaku Nabi palsu ni. Bahkan ada riwayat apa tuan-tuan, Musailamah ataupun Musailimah Al-Kadzdzab. Dia ni Musailamah ataupun Musailimah yang tepat dia. Tapi disebabkan penipu, maka letakkan sifatnya kadzdzab, kuat penipu. Orang lain kata kuat kencing. Kadzdzab ni kuat penipu. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian mengatakan bahawasanya dia ni dah masuk Islam, hanya murtad selepas mana dia mengaku sebagai Nabi palsu tu. Ada yang mengatakan sebelum Islam lagi dia sudah tawarkan sebagai dirinya sebagai seorang Nabi. Dia ni tuan-tuan dipanggil, digelar sebagai Rahmah Al-Yamamah, orang yang paling penyayang lah di Yamamah ni. Maka dia ni calon raja, orang angkat dia sebagai raja. Maka ketika mana Nabi SAW dakwah, hantar Rahal Rajjal ni bin Unfuah ni ke mana? Ke Yamamah untuk dakwah kepada Musailimah Kadzdzab. Sampai di sana tuan-tuan, Musailimah Kadzdzab ni hasut dia. Orang panggil apa? Sogok dia dengan bagi macam-macam tawaran. Rajjal ni dia orang fakir, maka disogokkan dengan emas, perak, dengan harta yang banyak. Bila kena macam tu tuan-tuan, terliuk terus. Allah, tak pernah aku dapat harta macam ni. Maka dia ni mula seronok, Rajjal ni mula seronok dengan Musailimah Kadzdzab. Dia lupa dia tu utusan Nabi SAW. Allahu Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Musailimah kata apa? Rajjal, aku dah bagi kat kamu ni macam-macam, tugas kamu macam ni lah, kau kumpulkan orang ramai. Bila kumpulkan orang ramai, kau katakan bahawasanya aku ni telah diberikan wahyu atas arahan daripada Muhammad di Madinah. Allah, tu nampak tak plan dia tu.
Maka Rajal ni tuan-tuan, dah orang kenal sahabat Nabi, kuat puasa, kuat qiyamul lail, hafal Quran, hukum hakam dia tahu. Maka percakapan ni tuan-tuan dia panggil kalam masmu', kalam yang didengari, ucapannya didengari. Kalau nak ikutnya tuan-tuan, mana lebih bahaya lagi antara Rajal dengan Musailimah ni? Mana lebih bahaya lagi? Pasti dah Rajal, pasal dia ni utusan Nabi, rapat dengan Nabi, semua kebaikan dia ada. Kemudian bila dia hasut tuan-tuan, apa? Allahumma salli ala Muhammad, dia mengatakan bahawasanya Muhammad telah utuskan Musailamah ini sebagai Nabi di kawasan ni, Najdin. Maka penduduk di situ teragak-agak, betul ke ni? Betul ke Rahal ni? Rajal ni? Ada sebut Rahal, ada sebut Rajal. Betul ke? Maka dia sebut lagi, sesungguhnya aku melihat Muhammad, nampaklah bahasa dia tu. Padahal dia rapat dengan Nabi tu, hormat Nabi tu. Tak sebut Rasulullah lah, sebut Muhammad je. Sebab biadab. Sesungguhnya aku melihat Muhammad dan juga Musailamah ini seperti mana dua kibas yang sedang bertarung. Dan aku lebih memilih akhlak yang dibawa oleh Musailamah. Allahu Ta'ala. Dia lupa tuan-tuan. Dia kuat ibadah, dia lupa. Dia lupa dia hafal Quran. Kenapa? Tawaran yang menggiurkan daripada harta yang banyak. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka apa yang berlaku ketika sebut Nabi tak sempat nak berperang dengan mereka ni sebab Nabi dah sakit. Maka ketika sebut Nabi dah pesan dah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi kumpulan ini. Jadi setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meneruskan delegasi ataupun apa yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk memerangi golongan murtad ini, Nabi Perasuk ini. Maka dipimpin oleh siapa tuan-tuan? Di antaranya dipimpin oleh Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sampai di sana turut terlibat sekali ialah Wahsy. Wahsy dia kata apa? Kali ni aku dulu pernah bunuh orang yang paling sayang dengan Nabi SAW. Paling Nabi sayang ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggal bila tuan-tuan? 15 Syawal. Baru saja bulan Syawal ni, banyak kisah dia. Jadi apa, Sayyidus Syuhada. Kata Wahsy, hari ni aku nak tebus balik kesalahan aku ni. Aku dulu pernah bunuh orang yang Nabi sayang. Sekarang aku nak bunuh Nabi palsu ni. Mudah-mudahan yang aku bunuh Musailamah Kadzab ni dapat menembus balik segala kesalahan aku. Tuan-tuan, dalam peperangan ni, yang mamah ni termasuk sahabat Nabi tadi, siapa? Unfuh, Rajal bin Unfuh ni mati dalam keadaan murtad, sedangkan dia sudah bertungkus lumus menghabiskan hidupnya dengan amal ibadah, menghabiskan masanya dengan Nabi, menghabiskan masanya untuk hafal Quran, hanya rosak saja. Dia tak jaga tuan-tuan. Kita takut yang ni. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu doa yang kita kena minta kepada Allah Ta'ala, minta tuan-tuan, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami. Takut tuan-tuan. Nabi cerita ada manusia yang paginya beriman, petangnya kafir. Petangnya kafir, esok pula beriman. Na'udzubillah min zalik. Dia ikut suka aja. Dia rasa sedap hati nak beriman, ikut. Rasa sedap hati nak kafir, ikut. Sebab tu Nabi kata apa? Kadal faqru ay yakuna il kufr. Hampir kefakiran tersebut, miskin tersebut boleh jatuh ke lembah kekufuran. Itu kisah yang kedua tuan-tuan. Mereka sudah bertungkus lumus melakukan amal ibadah, tetapi rasa jiwa, tergadai jiwa mereka ni sebabkan tak jaga. Apa lagi tuan-tuan kisah yang boleh kita cerita? Cerita yang malam ni macam tu, Mu'raya kan. Kalau kita lihat lagi zaman Nabi juga, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang merasakan dirinya baik, tapi dalam masa yang sama mereka ni juga kuat ibadah. Mungkin tuan-tuan selalu dengar kisah ni. Sahabat satu hari sedang berkumpul bersama-sama dengan sahabat sembang-sembang. Tengah-tengah sembang sebut tuan-tuan, sahabat cerita Nabi ada sekali waktu tu. Tengah-tengah sembang, sahabat pun cerita, wahai Rasulullah, kami kenal seorang lelaki ni. Dia ni masya-Allah, kuatnya semayang, rajin semayang, datang di awal waktu. Semua kebaikan dia buat, dan dia ni paling terbaiklah di kalangan kami ni. Tengah-tengah duduk sembang sebut tuan-tuan, tiba-tiba lelaki tersebut masuk dalam Masjid Nabawi. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, inilah lelaki hak kami kata tadi ni. Dia ni masya-Allah, semayang dia rajin, puasanya rajin, semua rajin, kebaikan dia buat. Tuan-tuan, dia tahu Nabi duduk dalam masjid. Dia perasan Nabi. Tapi dia masuk dalam masjid, semayang, datang depan semayang 2 rakaat. Ketika sebut Nabi kata pada sahabat, apa dia? Inni la ara fi wajhihi saf'atan min syaitan.
Sesungguhnya aku nampak pada mukanya kesan tamparan daripada syaitan. Maksudnya perangai dia ada macam syaitan. Allah. Sahabat ni terkejut kan. Dia ni orang yang paling rajin sembahyang, paling awal datang masjid, kuat ibadah ni, seronok dalam buat kebajikan ni, tapi Nabi kata apa? Perangai dia macam syaitan. Terkejut sahabat. Kan? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas sembahyang, lepas habis dia sembahyang, Nabi panggil dia. Kan? Bisa dengar kan cerita ni tuan? Nabi kata apa? Tanya dia. Ayyuhar rajul, atuhaddisu nafsaka annaka khairun minna hina tala alaina. Wahai lelaki, aku nak tanya ni, saya jujur. Adakah kamu merasakan kamu itu lebih baik daripada kami? Maksudnya lebih baik daripada aku lah. Ni Nabi dah sebut ni. Ketika mana engkau mula-mula masuk kepada kami ni, mula masuk masjid ni, engkau merasakan lebih baik daripada aku kan? Lebih baik daripada kami kan? Kata Nabi, kata lelaki sebut, namanya siapa tuan? Khurqus. Itu namanya Khurqus. Dapat riwayat yang lain namanya Dzul Sudayyah. Maka dia mengaku tuan, Allahumma na'am, ya, aku lebih baik lagi sebab aku rajin sembahyang. Elok saja dah keluar masjid tuan-tuan. Nabi kata apa? Siapa yang mampu untuk bunuh dia. Allah. Lagi sahabat terkejut. Dah lah terkejut. Nabi kata perangai dia macam syaitan. Tiba-tiba Nabi suruh bunuh pula. Ni dapat arahan tuan-tuan. Dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bunuh lelaki tersebut. Maka ketika sebut Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Nabi kata pergi, kejar dia. Ini istata'ta, jika kamu mampu. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar, dia ni kuat sembahyang tuan. Bila keluar jumpa dia dekat luar tengah sembahyang. Nak bunuh, Nabi suruh bunuh. Tak berani tuan, tengah sembahyang tak berani nak bunuh. Kan? Padahal Nabi bagi arahan tu. Sayyidina Abu Bakar balik, wahai Rasulullah, tak berani aku nak bunuh Rasulullah. Sebab dia tengah sembahyang, sembahyang ni ada hak dia. Mari kita duduk. Nabi tanya lagi siapa yang mampu untuk bunuh dia. Sayyidina Umar angkat tangan, saya Rasulullah. Nabi kata pergi. Ini istata'ta, jika kamu mampu. Bila Sayyidina Umar pergi pula tengok-tengok dia sedang sujud tuan-tuan. Sampai-sampai gaya nak bunuh tengah sujud. Sayyidina Umar kata apa? Sujud ni waktu yang paling hampir dekat dengan Allah Ta'ala. Maksudnya paling banyak Allah Ta'ala turunkan rahmat. Lagi Sayyidina Umar rasa tak apa ni, patah balik, wahai Rasulullah, aku datang dia dalam keadaan senang sujud. Maka sujud ni merupakan waktu yang paling hampir dengan hamba dengan Tuhan dia. Aku tak berani Rasulullah. Sebab sembahyang dengan sujud ni lebih ada hak dia. Kemudian Nabi tanya lagi yang ketiga, siapa yang mampu untuk bunuh lelaki ni? Sayyidina Ali angkat tangan. Nabi kata pergi. Ni bahasa berat Nabi tukar. Untuk Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Nabi kata apa? Ini istata'ta, jika engkau mampu. Untuk Sayyidina Ali, Nabi kata apa? In adrakta, pergi jika kamu sempat bertemu dengan dia. Nampak tak? Bahasa tu apa? Kalau orang tengok hadis ni, masya-Allah lah. Maka Sayyidina Ali pun keluar cepat-cepat, tengok-tengok lelaki tu dah menghilang diri. Balik jumpa Rasulullah, aku tak jumpa dah lelaki ni pergi mana. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Lau qutilal yawma hadzal rajul makhtalafani ummati hatta yakhruj ad-dajjal. Kalaulah hari tersebut, hari yang kuperintahkan sebut, laki tersebut dibunuh, mati. Makhtalafani ummati, takkan ada dua umatku yang bergaduh, takkan ada pun. Hatta yakhruj ad-dajjal, sampailah keluar dajjal. Tapi takdir Allah, hari tersebut tak berjaya, laki tersebut tak berjaya dibunuh. Nabi kata apa? Lau qutilal yawma, kalau dia terbunuh hari tu, bukan hari berikutnya, bukan hari akan datang, hari tu, takkan ada pun kamu tengok dua orang umatku yang bergaduh, tak akan ada. Hatta yakhruj ad-dajjal, sampailah dajjal keluar. Maka tuan-tuan, fahaman-fahaman macam inilah yang dipanggil Khurqus ataupun Dzul Sudayyah ni, fahaman-fahaman Khawarij yang merasakan diri mereka semua betul. Depa lebih baik, depa yang paling terbaik. Sedangkan tuan-tuan, mereka ni ialah orang yang kuat ibadah. Kuat ibadah, tapi akhirnya ibadah mereka rosak disebabkan sombong yang ada dalam jiwa mereka ni. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laki sebut Khurqus ataupun Sudayyah ni meninggal pada peperangan Haruriyah ataupun dia Qadusiyah. Itu sejarah yang kita kena tengok. Jadi nak cerita tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, salasun muhlikatun, 3 perkara yang boleh merosakkan orang ni tuan. Di antaranya yang ketiga apa Nabi sebut? I'jabul mar'i nafsahu. Orang ni dia berasa dirinya hebat, i'jab. Rasa kagum dengan dirinya tuan-tuan. Kagum kerana apa? Kagum kerana dia merasakan bahawa dia yang paling banyak ibadah,
dia yang paling hebat, dia yang kuat ibadah, dia yang paling banyak buat baik, dialah yang paling banyak berjasa di tempat tersebut. Sedangkan semua kalau kita lihat sejarah ni tuan-tuan, semua mereka ni dialah orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu orang yang ada ibadah ni, dia penyakit ijab ni tuan-tuan, penyakit berasa dirinya betul semua, penyakit berasa diri mereka ni boleh terbaik. Kita khawatir kalaulah berlaku di kalangan mereka-mereka yang suka mengaji, yang suka datang suka dengan ilmu, suka buat kebaikan, suka baca Quran, sampai dia tengok orang lain dia lebih baik. Jangan macam tu tuan-tuan. Jangan macam tu. Kita kena anggap apa tuan-tuan, yang depan kita ni masya-Allah. Semuanya, bahkan sebahagian para alim ulama nak ajar supaya tawaduk ni pada, anggaplah yang depan kita ni mereka ni macam Nabi Khidir. Sebab sebahagian para ulama pandangan mengatakan Nabi Khidir ni ada. Bila anggap macam tu, maksudnya kita ni tak ada apa, aku ni nak tumpang manfaat je, nak tumpang kebaikan je. Ataupun anggap yang kita jumpa ni masya-Allah mereka ni wali-wali Allah Taala, kekasih Allah Taala. Aku ni saja boleh nak tumpang celah-celah mereka saja. Betul, guru kami di Mesir, Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala wara'ah, selalu disebut ana Turab ibnu Turab. Aku ni tak ada apa, Turab ibnu Turab saja, anak tanah bin kepada tanah. Maksudnya sama je, walaupun aku di jawatan mufti, bekas mufti, orang rujuk banyak, kitab banyak, tapi kita ni sama saja. Betul tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nyatakan dalam Quran ni tuan-tuan, hidup kita ni tuan-tuan untuk apa ni? Nak bertaaruf, nak saling berkenal-kenalan, bukan nak kenal semata-mata duduk kat mana, orang mana, cucu berapa dah, asal orang mana, bukan nak kenal yang tu semata-mata. Tengoklah Allah sebut, Allah menyatakan apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kamu ni daripada lelaki dan juga perempuan. Syu'uban wa qabailah, daripada syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabailah, kabilah-kabilah, puak-puak. Maksudnya adanya kumpulan-kumpulan kita ni. Liyata'arafu, untuk kamu ni saling berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Ta'afa'ul dipanggil, atas wasan dua benda. Hang kenal aku kenal dengan hang. Tapi bukan semata-mata nak kenal, semata-mata duduk kat mana ke sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala akhirkan ayat tersebut dengan mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, bukan sisi manusia. Di sisi manusia orang mungkin anggap mulia kalau sekiranya ada macam-macam lah, ada harta banyak, ada jawatan tinggi dan sebagainya. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, atqakum, ialah yang paling bertakwa. Maka di sini tuan-tuan, kita nak berkenal-kenalan, tengok lepas Ramadan ni apa macam mana. Lepas Ramadan ni, ada orang ni dia, kita kenal dia masih lagi istiqamah, sembahyang duha masih lagi 4, 6 ataupun 8. Subhanallah, dia tak tinggal. Kita kenal orang ni masya-Allah, lepas sembahyang, lepas Ramadan masih lagi kekal istiqamah ni. Tu nak kenal tu. Kenal dia supaya apa? Kita dapat ambil sikit takwa pada dia. Dahsyat lah kan? Belum lagi. Betul tuan-tuan, dipanggil apa? At-tabi'atus sariqah. Tabiat ni sariqah. Tabiat ni dia mencuri. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang suka mengumpat, maka sama kita juga akan turut mengumpat. Saya ada seorang abang tuan. Abang tu saya cerita sebenarnya ke mana? Di Puchong. Ni saya nak pergi Puchong ni, lepas isyak ni. Kenuri lagi, jamuan lagi. Allah Ta'ala, makan saja kita ni. Allah. Apa dia kata, Ustaz, saya ni letih dengan bini saya ni. Pasal apa pula bang? Sebelum ni saya letih lah bang, Ustaz, pasal bini saya ni, balik rumah saja ni, ada benda yang dia akan cerita pasal kawan-kawan dia. Mengumpat sana mengumpat. Saya apa letih nak dengar. Tak ada orang, saya kena dengar literan dia. Tapi setelah mana dia duk kawan dengan orang-orang yang susun majlis ni, orang-orang yang minat majlis ilmu ni, dengan cikgu seorang ni, masya-Allah. Cikgu ni minat mengaji, dia ajak cikgu ni ajak dia mengaji. Ajak dia datang majlis ilmu. Balik rumah dia pula cerita kat saya ni. Faedah-faedah pengajian yang dia dapat, dia pula cerita. Tu nak kita kata apa tuan-tuan? At-tabi'atu sariqah. Tabiat ini mencuri. Jadi saya cerita tadi banyak kisah-kisah yang orang yang mana mereka sudah merosakkan amalan mereka, sedangkan mereka sebelumnya sudah bertungkus lumus. Betul tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jadi termasuk satu kumpulan yang Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata apa? Ini bulan Syawal ni kira bulan makan banyak ni. Sayyidina Ali sebut apa? Man kanat himmatuhu ma dakhala batnuhu, kanat qimatuhu ma kharaja minhu.
Siapa yang semangat dia ataupun pemikiran dia ni memikirkan apa benda yang nak masuk dalam perut semata-mata. Kan? Hak tu je nak makan apa ni. Moh terbuka ni nak makan apa ni. Orang jemput kita pergi. Tapi jangan sampai kita ni kira esok susun nak makan apa, tengah hari nak makan apa, susun makan. Kanat qimatuhu ma kharaja minhu. Maka nilai dirinya seumpama apa yang keluar daripada tubuh badan dia. Nauzubillah min najis lah. Tak ada apa nilai dia. Kan? Dan yang terakhir kita nak pesan bahawa Nabi SAW pesan kepada kita ni, bila musim Syawal ni, bila banyak jamuan, rumah terbuka ke sebagainya, terutamanya lepas mana kita makan, Nabi sebut apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia? Azibu ta'amakum, cairkan makanan kamu ni bizikrillah, dengan kamu zikir kepada Allah Ta'ala. Lepas makan, ambil masa zikir ke, baca Quran ke, istighfar ke, biar ada benda tersebut. Wala tanamu alaih, jangan lepas makan kenyang-kenyang perut, godek-godek lena terus. Wala tanamu alaih, jangan lena terus. Fataqsa qulubukum, menyebabkan hati kamu ni keras. Hati keras ni dua lah di antaranya. Fudulul kalam, banyak cakap, pasal benda yang tak faedah. Yang kedua Nabi sebut benda ni, lepas makan Tuhan dah bagi nikmat, tapi dia lupa nak sambungkan dengan zikir, sambungkan dengan istighfar ke, sambungkan dengan selawat ke sebagainya. Pastikan ada, terutamanya malam. Sebelum tidur ke sebagainya, pastikan ada benda yang mulut kita ni zikir. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, syiraru ummati, tu dia panjang lagi, alladzina ghaza bin ni'am, seburuk-buruk umatku ni yang mana bangun pagi ni kira memikirkan tentang nikmat, benda apa nak masuk dalam perut. Kan? Kemudian Nabi sambung lagi apa? Wa ya'kuluna alwana ta'am, makan semua jenis makanan. Wa yatasaddaquna fil kalam, sembang banyak. Kan? Kemudian wa yalbasuna alwana siyab, aja bergaya aja. Wa yatasaddaquna fil kalam, sembang banyak. Itu termasuk orang-orang yang buruk umat. Jadi na'udzubillahi min zalik. Jadi kita bersawal, sambungkan silaturahim, meraihkan orang rumah terbuka, tapi pastikan himmah kita, semangat kita ni bukan ialah benda yang nak bagi masuk dalam perut semata-mata. Sekali itu saja dapat saya sampaikan pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. 3 kisah lah saya bawa malam ni. Kalau ada kesempatan kita tambah lagi kisah-kisah yang lain insya-Allah. Qul hadza wa astaghfirullahi lakum, yang baik datang daripada Allah Taala, lemah kurang daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya awlan wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.